Alhamdulillah nah, begitulah tadi no. Alhamdulillah, Sanaman. Jadi kita dipersembahkan dengan satu persembahan qasidah dan selawat daripada Al-Fadhil Ustaz Muhsin Sirun dan pasukannya. Beliau adalah seorang pegawai Highway Islam di Pusat Islam Kampus Kejuruteraan. Jadi tuan-tuan dan puan, selawat dan qasidah tidak lain tidak bukan adalah untuk kita mengingatkan diri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala Sanaman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik. Selawat ni tuan-tuan dan puan sebenarnya merupakan syafaat syafaat bagi umat akhir zaman. Di mana apabila kita hilang pedoman ataupun dah banyak ulama-ulama dah yang kita meninggalkan kita. Jadi sebenarnya umat Islam perlu berpegang kepada selawat ni sebagai dia punya syafaat di akhir zaman ni supaya dia akan terhindar daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah program yang sepan ni kita akan kita akan disajikan tanaman tazkirah yang kita jemput khas saya rasa iaitu Dr. Syukri Hanafi. Dr. Muhammad Syukri Hanafi daripada ISDEF USM. Beliau akan membicarakan tajuk bersempena Madu Rasul ini iaitu Ummah Rabbani, Kampus Harmoni Gaya Rasulullah. Jadi kita tanpa membuang masa, kita akan diperdengarkan dan kita minta semua untuk fokus kepada Dr. Muhammad Syukri Hanafi dalam perbicaraan dia. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammil bil khair. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Yang saya kasihi lagi dihormati Naib Chancellor University Sains Malaysia, Profesor Dr. Faisal Rafiq Muhammad Adikan, semua pihak pengurusan tertinggi USM, Pengarah Pusat Islam USM Ustaz Muhammad Syukri Osman, semua pihak dari Pusat Islam USM dan Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia PTPTM USM yang secara bekerjasama berusaha menyiarkan tazkirah untuk rancangan Pelita Maulidur Rasul sempena program Ikhtifal Ma'ah Hijrah dan Maulidur Rasul peringkat Universiti Sains Malaysia bagi tahun 2020 bersamaan 1442 Hijrah ini. Serta yang saya kasihi muslimin, muslimat, warga USM, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moga-moga kita semua dirahmati, diberkati dan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, warga USM yang dikasihi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita. Dengan itu, kita sama-sama berada dalam satu bulan dan dalam bulan itu terdapat satu hari yang amat diingati oleh orang-orang yang beriman dan mereka bergembira bila mana datangnya hari itu, iaitu 12 Rabiul Awal sempena keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi
wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang daripada kamu. Jadi ulama hadis bila mereka menghuraikan, bila mereka mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan tak sempurna iman. Sehinggalah kata Nabi, aku ini dicintai daripada anak-anak. Maksudnya mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada mencintai anak-anak. Lebih cinta daripada ibu bapa. Mencintai Rasulullah itu lebih cinta daripada mencintai ibu bapa, dan lebih cinta daripada manusia seluruhnya. Tuan-tuan dan puan, sebab diriwayatkan, sebab urut hadis ini, satu harinya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau bukan kerana aku ini, kalau bukan kerana aku cinta kepada diri aku, nescaya engkaulah orang yang paling aku cintai." Disebabkan kata-kata Sayyidina Umar yang sebegitulah, maka Nabi SAW mengutarakan hadis ini. Kata Nabi, "Ya Umar, wahai Umar, tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku ini dicintai berbanding anak-anak, ibu bapa dan manusia seterusnya." Tuan-tuan dan puan, di sini ingin dijelaskan bahawa mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kewajipan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian? Kerana tidak ada cinta yang hakiki. Kita cinta kepada harta benda kita, cinta kepada harta benda itu akan hilang. Kita cinta kepada dunia, dunia itu akan pergi, dan kita sendiri pun akan meninggalkan dunia. Dan kita akan, kalau kita cinta kepada manusia, cinta itu juga kadang-kadang banyak, kadang-kadang pudar. Jadi sehinggalah baginda Nabi SAW berkata, ahbibtu ma syi'ta, ahbibta ma syi'ta, fa innaka mufariqah. Cintalah dengan siapa-siapa pun yang kamu nak bercinta, tetapi pada suatu hari kamu akan berpisah dengan dia jua. Tapi cinta yang hakiki ialah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua perkara yang akan menjadi asas, yang akan menjadi tunjang kepada pembinaan ummah Rabbani yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ikut akhlak Nabi dan ikut pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kana khuluquhul Quran. Jadi sesiapa pun yang mencintai Allah dan mencintai aku, kata Nabi, nescaya Allah akan balas cinta mereka tersebut. Allah akan balas cinta mereka tersebut. Yuhibbukumullah, Allah dan aku, yakni Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencintai orang itu. Dan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan memberi keampunan ke atas segala dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maknanya tuan-tuan puan-puan, cinta kepada manusia biasa belum tentu dosa kita ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cinta kita kepada harta benda dunia, belum tentu dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, sudah tentu ia
lebih sudah tentu terjamin yang dosa-dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan, di sini timbul satu persoalan, kenapa yang kita ini wajib untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi SAW ada sebut di hadapan sahabat dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sabda Rasulullah, "Wudittu anni lakitu ikhwani." Kata Nabi kata, aku sangat cinta dan amat merindukan al-ikhwani, saudara-saudaraku. Jadi kata Nabi, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lepas itu ada sahabat, terdapat dalam kalangan sahabat Nabi SAW, antaranya Abu Bakar As-Siddiq bertanya, awalaisa minna awalaisa nahnu, bukankah yang kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kamu semua sahabat aku, walakinna aminu bi walam yarawni, tetapi saudara-saudara aku ini, yang dikatakan saudara-saudara aku ini ialah mereka yang beriman dengan aku, tetapi mereka tak pernah melihat dan tak pernah bertemu dengan aku. Maknanya tuan-tuan puan-puan, kita beriman dengan Nabi, kita ikut jejak langkah Nabi SAW, sedangkan kita tak pernah melihat Nabi SAW, itu yang Nabi SAW berkata saudaraku yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, warga USM yang dikasihi Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini sudah tahun ke-1442 Hijrah. Maknanya 1442 tahun yang lalu Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. 53 tahun sebelum peristiwa hijrah itu Nabi SAW dilahirkan. Berhubung dengan poin ini, baginda Nabi SAW sudah dilahirkan sejak 1495 tahun yang lalu. Meskipun sudah begitu lama baginda SAW dilahirkan, dan begitu juga sudah lama baginda SAW pergi meninggalkan kita, semangat juang kita, kecintaan dan kekuatan pegangan kita untuk terus beriman dan menjadikan baginda SAW sebagai qudwatun hasanah masih menebal dan segar dalam diri kita. Segala sifat, segala perilaku mulia baginda SAW terus kita contohi dan kita jadikan dia sebagai panduan asas dalam diri kita, panduan asas dalam diri kita masing-masing. Walaupun kita lihat pada akhir-akhir ini muncul pihak-pihak yang cuba meniupkan roh kebencian dalam diri umat Islam, supaya umat Islam membenci terhadap baginda Nabi SAW. Namun baginda SAW terus diimani, disanjungi, dimuliai, dicintai sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini membuktikan kepada kita bahawa tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengarahkan kita agar kita mempercayai, agar kita mencintai, agar kita menyanjungi baginda Nabi SAW, melainkan semua itu atas arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, warga USM yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah SAW bukan sahaja sebagai rahmat untuk kelompok-kelompok manusia tertentu sahaja, tetapi juga sebenarnya pengutusan baginda SAW ini sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia yang semenjak daripada Nabi Allah Adam AS, dan juga menjadi asbab ataupun menjadi rahmat kepada alam-alam yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan sungguh kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, an Abi Salih
qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdatun. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Saleh radhiyallahu anhu ini, kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menyeru para sahabat baginda. Baginda berkata, baginda bersabda, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya, kata Nabi, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Jadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran tadi dan berdasarkan kepada hadis ini, jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Ini yang sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 107 dalam surah Al-Anbiya yang saya baca tadi. Jadi alam yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bermaksudnya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan sebagai alam, dikatakan sebagai alam kerana dia adalah alamat, dia adalah tanda kewujudan, tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selain daripada itu, rahmat pula yang dinyatakan dalam ayat tadi, rahmat pula adalah kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan semata-mata untuk membawa risalah ketauhidan, iaitu dengan mengeluarkan manusia daripada lembah penghambaan, menghambakan sesama manusia kepada semata-mata menyembah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa. Jadi risalah tauhid yang disampaikan, yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan dengan penuh rahmat melalui jalan dakwah, iaitu baginda mengajak manusia beriman kepada Allah. Tak kala manusia beriman, maka alam pun mendapat rahmat di atas keimanan tersebut. Itulah rahmat dan hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengatasi pemikiran, mengatasi sempadan yang berpandukan kepada wahyu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mengikut hawa nafsu, bukan mengikut logik akal. Jadi hanya dengan wahyu dan hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang membawa manusia itu kepada jalan kebenaran, membawa manusia kepada kejayaan, atau yang dinamakan sebagai ummah rabbani. Jadi oleh itu, sebagai Muslim, kita ini hendaklah beramal dengan sunnah sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda dan para salaf as-salih, para salafus salih yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, warga USM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia, boleh dikatakan setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mereka memerlukan kehidupan dan mereka memerlukan suasana bekerja yang sejahtera, yang harmoni, aman damai, tentera, makmur. Tak kiralah sama ada ia dalam sebuah negara, yang secara umumnya dalam sebuah negara, ataupun secara khususnya dalam sebuah universiti seperti kita. Sebenarnya negara ataupun universiti yang mempunyai ciri-ciri yang saya nyatakan itu, harmoni, sejahtera, aman, dapat kita bina sekiranya setiap individu yang hidup sebagai warga di dalamnya, di dalam negara itu ataupun di dalam universiti itu, ada mempunyai syahsiah, mempunyai nilai akhlak dan jati diri yang unggul. Dalam kitab sirah, fi riyadis sirah an-nabawiyah, yang ditulis, yang dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, dijelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membentuk para sahabat radhiyallahu anhum
sehingga mereka menjadi ummah Rabbani yang mempunyai sahsiah yang tinggi, sahsiah yang unggul dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi bagi menjelaskan perkara ini, saya cuba membawa satu ataupun dua contoh dua contoh yang berkaitan sebagai renungan kita. Antaranya ialah yang pertama, kisah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Zaid ibn Sa'nah dalam satu peristiwa yang berlaku di kota Madinah. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di kota Madinah, satu ketika dahulu bersama dengan para sahabat baginda, para sahabat kanan baginda, dalam mereka berkumpul satu hari. Jadi peristiwa ni sebenarnya berlaku selepas baginda sallallahu alaihi wasallam baru sahaja berhijrah ke Madinah, kan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah pada ketika itu, sampai sahaja baginda ke Madinah pada ketika itu, dah 500 orang telah memeluk Islam. Lembutnya hati orang-orang Ansar ni. Jadi bila baginda sampai di Madinah, penduduk-penduduk Madinah ini mereka bersepakat nak melantik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai presiden lah, sebagai pemimpin kepada penduduk Madinah. Walaupun ada percubaan daripada sebelum itu untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dilantik sebagai pemimpin ataupun presiden di kota Madinah itu. Namun bila Nabi SAW sampai, bila penduduk Madinah ini mereka melihat akhlak Rasulullah, mereka melihat perangai Rasulullah, keterampilan Rasulullah, maka mereka sebulat suara bersetuju melantik baginda sebagai presiden di Madinah pada ketika itu. Baginda mentadbir Madinah. Jadi di bawah pentadbiran Nabi SAW ini ada pelbagai bangsa. Ada golongan Ansar, ada Muhajirin, ada Munafikin dan ada golongan Yahudiyin. Jadi kesemua mereka ini bersetuju dengan Nabi SAW, kecuali adalah segelintir dalam kalangan orang-orang Yahudi dan beberapa orang Munafikin, antaranya Abdullah bin Ubay lah, yang sentiasa memprotes dan tidak bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh baginda SAW. Jadi 10 tahun baginda Nabi berada di Madinah sebagai Rasul dan sebagai Presiden di sana. Ketika Nabi berada di Madinah ini, berlaku jual beli di pasar. Ada peniaga Muhajirin, ada peniaga Ansar dan ada peniaga Yahudi. Malah berlaku pun muamalat antara umat Islam dengan Yahudi. Orang Islam berhutang dengan Yahudi, Yahudi berhutang dengan orang Islam. Yahudi berhutang dengan orang Islam ni jarang-jarang berlaku. Jadi jual beli seperti ini, jual beli yang berlaku di Madinah pada ketika itu samalah dengan jual beli seperti sekarang ini. Umat Islam berjual beli dengan China, dengan India dan lain-lain, tak jadi masalah, sebab jual beli itu adalah sejenis jual beli yang sah di sisi syarak. Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang dengan beberapa orang Yahudi. Antaranya baginda SAW berhutang dengan seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Sa'nah. Inilah kisah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW sehingga menjadi satu pendekatan untuk membina ummah Rabbani ini. Jadi baginda Nabi SAW ketika berada di Madinah, setiap kali baginda berhutang, baginda akan buat perjanjian. Berapa jumlah hutang, bila berhutang, bila akan dibayar hutang tersebut. Satu hari baginda duduk, yang saya katakan tadi tu, satu hari ketika baginda duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat kanan baginda, satu hari tiba-tiba datang seorang Yahudi, yang inilah Zaid ibn Sa'nah tadi. Pada masa itu Nabi SAW duduk di sebelah Nabi SAW, di sebelah baginda SAW Sayyidina Umar Al-Khattab. Datang Zaid ibn Sa'nah ini, terus Zaid ibn Sa'nah ini cekak leher baju Nabi SAW. Dia cekak dalam keadaan dia pegang sebegini. Dia cekak dan dia angkat. Disebut dalam sebegitu dalam sirah Nabi.
Jadi kemudian Yahudi ini dia kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bayar hutang aku. Kamu dan keluarga kamu, kamu dan keturunan kamu adalah jenis orang yang payah bayar hutang. Itu kata Zaid ibn Sa'nah, tuduhan Zaid ibn Sa'nah kepada baginda SAW. Itu yang Yahudi ni buat kepada Nabi SAW. Dia cekak leher baju Nabi SAW. Dia tuduh Nabi tak mau bayar hutang. Dan dia hina Nabi SAW. Dia hina keturunan Nabi SAW. Bila Zaid buat macam tu, adakah Sayyidina Umar Al-Khattab yang berada di sebelah baginda Nabi SAW tadi akan lihat sebegitu saja? Akan lihat perlakuan Zaid ibn Sa'nah terhadap baginda Nabi SAW. Kalau kita nak lihatlah peribadi Sayyidina Umar Al-Khattab ini, kalau naik kuda, kaki Sayyidina Umar Al-Khattab itu akan mencecah tanah. Besarnya body, besarnya badan Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Jadi bila Sayyidina Umar Al-Khattab dia melihat perlakuan Zaid ibn Sa'nah tadi, Sayyidina Umar pun berkata, ya adu wallah atakulu li Rasulillah bima asma'. Berani, wahai musuh Allah, berani engkau berkata macam tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani engkau berkata sebegitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang aku dengar itu. Wa taf'alu bihi ma ara, dan kamu memperlakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang aku lihat. Kemudian Sayyidina Umar terus minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala Zaid tadi. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala dia. Itu permintaan Sayyidina Umar, minta izin dahulu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala Zaid ibn Sa'nah tadi. Kalaulah Nabi SAW mengizinkan dengan berkata ya, nescaya akan bergoleklah kepala Zaid pada ketika itu. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang dikatakan bagaimana cara baginda Nabi SAW mendidik, mengajar para sahabat baginda supaya berakhlak, supaya lebih beradab bila berhadapan, bila berdepan dengan seseorang musuh. Sayyidina Umar sebaliknya Sayyidina Umar yang mendapat teguran daripada Nabi SAW. Sayyidina Umar yang ditegur oleh Nabi SAW, kata Nabi, ya Umar, kana alaika an ta'murahu bihusnil talab wa ta'murani bihusnil adab. Sepatutnya wahai Umar, engkau nasihatkan aku supaya aku jelaskan hutang dia dengan baik, dan engkau nasihatkan dia supaya kalau nak minta hutang, kalau nak tuntut hutang, tuntutlah dengan cara yang baik. Sepatutnya itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun terus lepaskan Zaid ibn Sa'nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, disebabkan engkau telah mengkasari dia, yakni Zaid ibn Sa'nah tadi, engkau takutkan dia, kau bawa dia pergi ke rumah aku, ambil hutang aku dan bayar dekat dia. Ambil hutang aku, bayar kepada Zaid ibn Sa'nah tadi. Pada masa yang sama, engkau ambil 20 gantang kurma, engkau bayar kepada Zaid ibn Sa'nah tadi. 20 gantang kurma ni untuk apa? Sebagai jazaa ma ru'atahu, sebagai dipanggil sebagai ganjaran, sebagai dipanggil sebagai balasan, sebagai balasan kerana Umar sebelum ini Umar telah mengkasari, menakut-nakutkan Zaid ibn Sa'nah tadi. Jadi dengan keadaan macam tu, Sayyidina Umar ni dia rasa bersalah tak? Sayyidina Umar ni dia rasa bersalah tak? Kemudian bila sampai di depan rumah Nabi SAW, Zaid pun dia tanya kepada Sayyidina Umar,
kamu tak kenal aku? Kamu tak kenal aku kah? Kamu tak kenal aku kah, wahai Umar? Umar pun jawab, aku tak kenal. Kata Zaid, akulah Zaid ibn Sa'nah. Bila Saidina Umar mendengar Zaid ibn Sa'nah, terus Saidina Umar berkata, Al-Habru, yakni pembesar Yahudi. Zaid ibn Sa'nah ni dia sebenarnya salah seorang daripada 10 pembesar Yahudi di kota Madinah. 10 pembesar Yahudi di kota Madinah, mereka lah yang 10 Yahudi, pembesar Yahudi di kota Madinah yang menghafal kitab Taurat dan Injil. Jadi Saidina Umar pun berkata kepada Zaid ibn Sa'nah, wahai Zaid ibn Sa'nah, kenapa engkau memperlakukan sedemikian kepada Rasul kami? Kamu menghina beliau, kamu menghina keluarga beliau, jawab Zaid. Ketahuilah wahai Umar, sebenarnya tempoh bayar hutang tu belum sampai lagi, belum cukup lagi. Sepatutnya, bukan Rasulullah tak tahu, Rasulullah tahu yang tempoh bayar hutang belum cukup lagi. Sepatutnya dari tadi lagi Rasulullah SAW boleh mengambil tindakan terhadap Zaid ibn Sa'nah kerana memfitnah baginda dan malukan baginda di depan para sahabat baginda. Sebab tempoh bayar hutang itu, tempoh untuk bayar hutang itu belum sampai pun. Belum cukup tempoh yang sepatutnya baginda Nabi SAW menjelaskan hutang baginda. Lagi 3 hari sebenarnya. Lagi 3 hari tempoh yang sepatutnya yang Rasulullah ada untuk menjelaskan hutang tersebut. Kata Zaid ibn Sa'nah, akan tetapi aku sebenarnya telah mendapati keseluruhan, aku telah mendapati pada diri Rasulullah SAW ini ada semua tanda Rasul dalam diri baginda, kecuali 2 lagi yang belum aku lihat. Jadi sebab aku nak mengetahui, aku nak melihat 2 tanda inilah yang yang menyebabkan aku mengambil tindakan yang sedemikian, iaitu tanda yang menunjuk, tanda yang pertama ialah kesabaran dan kelembutan baginda Nabi SAW melebihi kegarangannya. Kalau ada tanda tu, maknanya itu sebagai tanda beliau seorang Nabi. Yang kedua, Rasul akhir zaman ini disebut dalam kitab Taurat dan Injil, dalam kitab mereka lah. Lagi kamu buat kepada dia, kamu membuatkan dia marah, lagi kamu akan melihat kelembutannya. Wahai Umar, kata Zaid ibn Sa'nah kepada Umar, wahai Umar, selepas aku saksikan sendiri 2 perkara ini dengan mata kepala aku, hari ini aku bersyahadah di hadapan engkau wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada ketika itu berjujuran air mata Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar dah jadi tak faham dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan sekadar balas kebaikan dengan kebaikan. Bukan sekadar Nabi membalas kebaikan dengan kebaikan. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan itu juga dengan kebaikan. Itu akhlak baginda Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Begitulah antara satu contoh bagaimana baginda Nabi SAW mendidik, membentuk, membina ummah Rabbani dengan akhlak yang mulia dalam diri mereka, supaya mereka dapat mempamerkan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak yang terunggul bila mereka berhadapan terutamanya dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Kisah yang kedua sebagai contoh untuk tazkirah yang ringkas ini, kisah yang kedua, kisah Ubay ibn Ka'ab ini. Kisah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu ni, ataupun yang disebut, yang dipanggil, yang digelar sebagai Abu Muzir. Ubay ini dia seorang warga Ansar dari suku Khamaj. Dan satu ketikanya Ubay ibn Ka'ab ini dia pernah turut serta ataupun dia ambil bahagian dalam perjanjian Aqabah. Dia pernah ambil bahagian dalam peperangan Badar dan beberapa peperangan penting yang lain. Dia turut juga mengambil bahagian. Beliau
sebenarnya telah mencapai kedudukan yang tinggi, darjat dia, kedudukan dia yang mulia dalam kalangan umat Islam dari generasi yang pertama, ataupun Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab pernah mengatakan tentang diri Ubay bin Ka'ab ini, Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Itu kata Umar. Itu kata Umar terhadap Ubay. Ubay ini dia seorang sahabat, bila dia baca Al-Quran, bacaannya seperti Jibril, mirip seperti bacaan Jibril alaihi salam. Subhanallah. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini dengan baginda berkata, aqra'ukum Ubay. Dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 10,000 lebih, antara yang apabila membaca Al-Quran yang sebutannya, bacaannya yang hampir dengan bacaan Jibril alaihi salam ialah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sebagai latar belakang kepada biodata Ubay bin Ka'ab itu. Jadi Ubay bin Ka'ab ini sebenarnya beliau merupakan sahabat yang paling elok, yang paling tepat bacaan Al-Quran dia. Bukan Ubay bin Ka'ab ini, jangan kita tertukar dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ni kepala munafik di Madinah. Satu lagi pun tak elok juga, iaitu namanya Ubay bin Khalaf, satu-satunya lelaki yang dibunuh oleh baginda Nabi SAW. Ini pun yang tak elok juga. Jadi kisahnya, suatu hari Sayyidina Ubay Ibn Ka'ab ini pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ubay tanya apa? Ya Rasulullah, inna li salatan usalliha. Tengok bagaimana Rasulullah SAW mendidik, membina ummah Rabbani yang bermula daripada pembangunan sahsiah fardiyah ini. Ya Rasulullah, inna li salatan usalliha. Setiap hari, dia kata, wahai Rasulullah, setiap hari saya ni ada wirid, saya ni ada zikir yang saya amal. Tuan-tuan, puan-puan, zikir yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang dibaca, yang sepatutnya dibaca, yang sebaik-baiknya dibaca pagi dan petang ni memang banyak. Kan memang banyak yang kita pun ada yang kita amal, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan, wala haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak lagi lah zikir-zikir yang pernah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini, dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan satu hari dia yang Ubay ini banyak wirid, banyak zikir harian yang dia amal. Salah satu termasuk dalam wirid zikir yang dia amal itu ialah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak wirid dan zikir itu yang dia amal itu, antaranya ialah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab Sayyidina Ubay ini dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Ubay dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya satu soalan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam aj'alu laka min salati? Kam aj'alu laka min salati? Wahai Rasulullah, berapa daripada keseluruhan zikir dan wirid ini untuk saya selawat kepadamu, wahai Rasulullah? Sepatutnya berapa banyak daripada keseluruhan zikir dan wirid ini untuk saya berselawat kepadamu? Berapa banyak selawat yang sepatutnya dia berselawat kepada baginda Nabi SAW daripada semua zikir yang dilakukan ini? Itu yang dia tanya. Maksudnya daripada semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dengan selawat itu, Ubay dia cuma nak tanya kepada baginda Nabi SAW berapa bahagian daripada keseluruhan zikir yang diamalkan itu untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Contohnya lah, ini sebagai contoh, bukan yang dinyatakan dalam hadis ini. Contoh dia lah, kalau zikir Sayyidina Ubay itu 8 jam sehari, ini sebagai contoh lah.
Boleh dia tanya kepada Rasulullah lah, kalau zikir dia 8 jam sehari, dia tanya kepada Nabi SAW, boleh tak dia nak jadikan 1/4 untuk berselawat, 1/4 daripada 8 jam itu untuk berselawat. Maknanya 2 jam lah kan. Lalu jawab, apa yang baginda Nabi SAW respon terhadap pertanyaan tersebut? Ma syi'ta wa in zitta fahuwal khair. Jadi Nabi SAW bila dia mendengar pertanyaan Ubay bin Ka'ab itu, jawab baginda, ikut suka engkau lah Ubay, tapi kalau engkau tambah itu lebih baik. Berapa banyak pun tak apa, wahai Ubay, kamu nak zikir, tapi kalau kamu tambah daripada jumlah tadi tu, jumlah yang Ubay sebut tu, bermakna itu yang lebih baik. Maknanya kalaulah Sayyidina Ubay itu dia berzikir sehari 1/4 daripada 8 jam tadi sebagai contoh lah, maka kena tambah lagi lah kalau sepatutnya untuk yang lebih baik. Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay pun dia berfikir, kalau 1/4 baginda menjawab kalau tambah lebih baik, maknanya 1/2 lah, separuh daripada zikir, separuh daripada wirid yang diajar oleh Nabi Rasulullah SAW kepada Ubay itu, sepatutnya separuh daripada wirid dan zikir itu adalah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Ubay tanya lagi, ya Rasulullah, kalau separuh daripada wirid dan zikir, kalau separuh daripada keseluruhan wirid dan zikir yang saya amalkan itu, saya berselawat kepada kamu, adakah dia mencukupi ya Rasulullah? Apa yang Rasulullah jawab? Ma syi'ta wa in zitta fahuwal khair. Berapa banyak pun terpulang kepada engkau lah wahai Ubay, kalau kamu tambah itu lagi baik. Tuan-tuan perempuan, cuba lihat yang selawat ini, berkaitan dengan selawat ini. Kalau kita lihat, tuan-tuan perempuan, lihat yang selawat berkaitan dengan selawat ini, insya-Allah kita akan dapat jawapan tentang selawat kepada baginda Nabi SAW. Pada masa yang sama kita akan dapat jawapan kenapa yang kita perlu memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Lalu bila Nabi SAW jawab, ya Ubay, kalau kamu tambah itu lebih baik, maka Sayyidina Ubay pun berfikir lagi, kalau dah separuh sebelum ini, kalau tambah lagi jadilah 2/3. Kalau 8 jam dah jadi 6 jam penuh dengan selawat. Jawab Sayyidina Ubay, kalau begitu ya Rasulullah, saya jadikan 2/3. Ini contohlah 2/3 ni sebagai contoh daripada keseluruhan zikir, daripada keseluruhan wirid itu untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Maknanya 6 jam lah daripada 8 jam tadi. Kemudian apa yang baginda Nabi SAW jawab? Ma syi'ta wa in zitta fahuwal khair. Berapa banyak pun baik wahai Ubay. Tapi pada masa yang sama kan, Nabi memang tak nafikan zikir-zikir lain. Tapi baginda kata kalau kamu tambah nescaya lebih baik. Bukan maknanya baginda nak menafikan yang zikir lain itu jangan diamalkan, tapi cuma baginda nak tekankan yang selawat itu kalau lagi tambah lagi baik. Kalau ketika itu dah 2/3, kalau tambah kan, Ubay berfikir kalau tambah maknanya habis terus, sepenuh zikir dan wirid yang diamalkan itu adalah untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ubay berfikir lagi, kenapa baginda masih lagi menyebut wa in zitta fahuwal khair, walaupun dah 2/3 ketika itu. Apa rahsianya tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, warga USM yang dikasihi Allah Subhanallah. Jadi di sini kita dapat rahsia selawat itu. Bila dah 2/3 pun Nabi SAW masih berkata kalau tambah lagi baik, maka dah tak ada jalan lain. Maksudnya tak ada ruang untuk Ubay bertanya lagi. Maka berkata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, izan. Kalau macam itulah, itu jawapan Ubay. Kalau macam itulah, aj'aluka salati kullaha. Kalau begitulah respon engkau, kalau begitulah pandangan engkau, kalau begitulah nasihat engkau,
Jadi seluruh kehidupan saya ini, setiap kali saya berzikir, saya akan berselawat kepada kamu, baginda, kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam puas hati, dan ketika itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti menyebut wa in zitta fahuwal khair tadi ni. Lalu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ialah izan tukfa hammuka wa yughfaru zambuka. Ini jawapan yang kita nak cari tu. Kalau macam itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesailah seluruh kegelisahan, seluruh beban yang kamu tanggung, seluruh kegelisahan yang kamu tanggung. Dan ketika itu juga wahai Ubay, kata Nabi, Allah akan ampunkan semua dosa kamu. Ini sebenarnya kelebihan selawat. Dengan berselawat itu, kata Nabi, izan tukfa hammuka, segala kegelisahan, segala bebanan, segala masalah yang kita tanggung akan diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selesaikannya. Dan dosa-dosa kita, malah dosa-dosa kita juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, warga USM yang dikasihi Allah, setiap hari Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pelbagai ujian. Sehinggakan ke hari ini, ke saat ini kita diuji dengan ujian ditimpa dengan virus corona, dengan virus COVID-19 sampai kepada hari ini, sehingga ke saat ini. Jadi maknanya, selama mana roh belum berpisah daripada jasad kita, siapa pun orang itu, hebat macam mana pun orang itu, hebat sebagaimanapun orang itu, ujian belum selesai dan tidak akan selesai. Ujian Allah Subhanahu wa taala belum selesai dan tidak akan selesai. Macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala uji. Ada yang Allah uji dengan ujian rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian kerja, Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian kehidupan, ujian dengan anak-anak, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, dan berbagai lagi lah ujian-ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi jawab kepada Sayyidina Ubay dengan memberi jawapan, dengan jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ubay itu secara tak langsung memberi jawapan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Sayyidina Ubay bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau macam itu, kata Ubay, saya akan jadikan, kata Ubay tadi ni, saya akan jadikan seluruh zikir saya daripada pagi sehinggalah saya tidur, semuanya saya akan berselawat kepada kamu. Sebab itulah Nabi SAW berkata tadi, tukfa idzan tukfa hammuka wa yughfaru zambuka. Jadi dengan itu, dengan selawat ini kita dapat, moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada ujian-ujian yang sedang kita tanggung ini, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kerja kita di dalam University Sains Malaysia ini. Seterusnya kita sama-sama dapat meningkatkan lagi kedudukan dan prestasi University Sains Malaysia, insya-Allah. Seorang ulama bila dia menghuraikan hadis berkaitan hadis Ubay tadi, hadis Ubay bin Ka'ab tadi, dia sebut, aku akan jadi seluruh wirid saya untuk berselawat kepada Nabi SAW. Ini seorang tokoh ulama bila dia menghuraikan hadis Ubay bin Ka'ab tersebut. Cuba kita bayangkan, sekali kita berselawat, selawat itu akan dibawa oleh malaikat khas kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, setiap kali umat saya berselawat kepada saya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepada saya ruh saya untuk saya menyambut dan membalas selawat orang itu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang kedua
bagi menjelaskan bagaimana baginda Nabi SAW membentuk ummah Rabbani melalui amalan-amalan kerohanian mereka. Jadi sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang boleh dibawa, kisah-kisah daripada sirah baginda Nabi SAW berkaitan perkara ini. Jadi saya rasa cukup dengan dua contoh ini untuk nak membuktikan untuk kita jadikan ia sebagai renungan bagaimana baginda Nabi SAW membentuk ummah Rabbani. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, warga USM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia, setiap kita yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita nak lihat dalam konteks yang lebih besar, kita dapat lihat bagaimana baginda Nabi SAW setelah berhijrah ke Madinah, baginda SAW bersama dengan para sahabat baginda telah berjaya menubuhkan sebuah negara yang harmoni, sebuah masyarakat yang harmoni, stabil, aman, makmur di kota Madinah Al-Munawwarah. Itu yang berjaya dilakukan oleh baginda Nabi SAW, sehingga kan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ini mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam ini, ulaika alladzina yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim, dan kita perlu sentiasa ingat yang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi sebenarnya peristiwa hijrah yang berlaku ada banyak pengajaran, ada banyak iktibar yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita, ataupun yang boleh kita jadikan sebagai asas dalam membentuk jati diri untuk membina ummah yang Rabbani. Asas utamanya ialah keimanan yang benar. Itu asas utamanya kepada ummah yang Rabbani ini. Asas utamanya ialah keimanan yang benar dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kepada sirah-sirah yang kita baca, sirah-sirah yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini sanggup meninggalkan harta benda mereka dan meninggalkan segala kesenangan dunia mereka, kemewahan hidup mereka. Kerana apa? Demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk berhijrah tadi ni. Begitu juga kita seharusnya kita ini dituntut untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan supaya meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun yang kita terpaksa mengorbankan kesenangan dunia kita, kesenangan hidup kita. Jadi justru berkaitan dengan perkara ini, kita dituntut untuk sentiasa berhijrah daripada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Seperti kita mengubah sikap kita, kita meningkatkan lagi kualiti kerja kita, kita memperbanyakkan dan meningkatkan kualiti, terutamanya bagi para pensyarah kalau di USM ini, kita perbanyakkan, kita tingkatkan kualiti penerbitan dan sebagainya lah. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku ini mesti kita lakukan secara bersungguh-sungguh, dengan adanya niat ikhlas, dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala,
seperti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana berhijrah, kan. Kita ni kita tak mahu hanya tahu dan banyak bercakap, tapi apa yang pentingnya kita perlukan beramal. Kita perlukan adanya usaha untuk berubah ke arah kebaikan. Kalau cakap banyak ataupun dia banyak bercakap tapi dia tak pandai untuk mengamalkan apa yang dia cakap, itu tidak membawa apa-apa arti kepada kehidupan beliau. Kita juga dalam hal ini kita juga mesti mengubah kebiasaan kepada yang lebih baik, mengubah sesuatu yang biasa kepada yang lebih baik. Imam Al-Bukhari ketika mana beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud, yang hadis yang menyatakan tak ada lagi berhijrah, tiada lagi perhijrahan selepas pembukaan kota Mekah. Tapi yang ada, yang tetap ada ialah jihad dan niat. Kalaulah kata sabda baginda, kalaulah kamu diperintahkan berjihad, maka kita berangkatlah untuk berjihad. Memang dalam usaha untuk membentuk ummah yang rabbani, kita perlukan usaha yang berterusan, perlukan usaha yang kuat daripada semua pihak. Justru hasrat untuk kita melahirkan ummah yang rabbani yang ada kekuatan dalam setiap aspek, terutamanya aspek pegangan akidah, pemikiran, rohani kita, jasmani kita, semua itu sangat penting untuk kita mendepani dengan pelbagai cabaran dalam usaha membina sesebuah negara ataupun kita nak membina sesebuah universiti yang sejahtera, yang harmoni tadi ni, yang aman dan makmur tadi ni. Jadi sebagai umat yang kita ini mempunyai semangat hijrah dan ada semangat dan ada perasaan yang kuat mencintai baginda Nabi SAW. Jadi marilah kita sama-sama tingkatkan ilmu pengetahuan kita, sama ada yang ilmu yang duniawi ataupun ukhrawi. Kita bersatu padu ke arah kebaikan. Kita bersama-sama sentiasa menyokong antara satu sama lain. Jadi dalam pada itu, sebagai kalau berdasarkan kisah sirah tadilah, sebagai penduduk Madinah pada ketika itu, mereka patuh terhadap piagam Madinah. Begitu juga dengan kita pada ketika ini, sebagai warga negara Malaysia, kita mesti mentaati perlembagaan negara kita, perlembagaan persekutuan yang menjadi tonggak perpaduan pelbagai kaum di negara ini. Begitu juga kita yang berada di Universiti Sains Malaysia ini, kita juga berada di bawah undang-undang yang perlu kita patuh. Jadi sebagai kesimpulannya, satu pengajaran penting yang dapat kita ambil adalah betapa pentingnya sifat rabbani ini. Betapa pentingnya sifat rabbani ini, dan kepatuhan kita, kepatuhan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membina sesebuah negara ataupun dalam membina sesebuah universiti yang sejahtera dan yang harmoni. Jadi saya rasa cukup sekadar itu tazkirah pada hari ini, sempena dengan program Maulidur Rasul Ma'al Hijrah dan Maulidur Rasul peringkat Universiti Sains Malaysia ini. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang, salah silap itu daripada kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, begitulah tadi ceramah yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Syukri Hanafi, pensyarah SDF. Kita buah-buah bicara dan juga tazkirah sampai itu amat-amatlah kita bermanfaat kepada kita, terutamanya yang berada di rumah lah. Sebab kita dalam masa sekarang ni kita sedang berada ataupun kita sedang bekerja daripada rumah. Jadi itulah yang kami cuba sajikan kepada anda yang berada di rumah supaya kita terisi juga dengan program-program keilmuan yang bermanfaat kepada semualah. Jadi saya kita dah sampai ke sekarang kita sudah berada di penghujung lah kita mungkin kata. ada sikit iklan tentang zakat dan sebagainya lah. Lepas ni kita akan disajikan dengan khutbah live. Okey, baik. Sebelum tu kepada tuan-tuan semua dan perempuan yang sedang menonton, untuk makluman Pusat Islam telah melancarkan kaunter kutipan zakat di Pusat Islam. Jadi siapa-siapa yang berhajat dan berkelapangan masa yang ingin nak buat potongan gaji secara bulanan melalui USM, silakan ke Pusat Islam. Kita sentiasa membuka ruang kepada semua untuk buat potongan zakat secara bulanan. Kita akan kita juga di samping tu kita ada juga kita buat wakaf komputer. Kita ada juga wakaf kapek Masjid Malik Khalid ni. Kita boleh tengok kapek kita yang berusaha lebih daripada 5 tahun. Kita bercadang untuk tukar dalam tempoh terdekat lah sekiranya dah mencukupi. Dan tak lupa juga wakaf akaun. Kita juga ada wakaf akaun untuk sektor pendidikan kita, iaitu di Kafar dan juga di Tadika kan. Tadika. Begitulah sikit sebanyak tentang kami di sini. InsyaAllah kita mungkin yang terakhir mungkin sikit lagi tuan-tuan dan perempuan, Pusat Islam akan datang lagi dengan program-program semasa. Contoh yang terbaru yang kita akan buat insyaAllah ihtifal Maulidur Rasul tapi secara online bermula 16 November dan saya rasa program berlangsung selama 1 bulan. InsyaAllah melibatkan 20 siri pengajian. Jadi yang duduk di rumah tu insyaAllah dia tak boring lah. Boleh juga bagi tahu kawan-kawan saudara mara untuk mengikuti Facebook kami. InsyaAllah kami akan sajikan program-program yang menarik untuk anda. Jadi sebelum kami mengakhiri program kami, inginlah kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kerjasama dan juga bantuan kita untuk menjayakan program Pelita Maulidur Rasul ini, terutamanya daripada pihak PTPM yang sudi merakam, buat live dan sebagainya. Dan kita juga terima kasih daripada awal tu. Khari daripada Ustaz Razin, qasidah daripada Ahbab Mustafa, Ustaz Muhsin dan tim, dan juga Dr. Muhammad Syukri Hanafi yang sudi memberikan tazkirah kita pada hari ini. Dan insya-Allah lagi kita akan ada ceramah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, selepas pada ni kita akan adakan khutbah live yang akan disampaikan oleh Ustaz Azizun Nordin, penolong pengarah bahagian Khariah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. InsyaAllah dengan tajuknya Dunia Fitnah Akhir Zaman. Jadi untuk itu kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.